Okey, so kita sambung taburan kepalang kalian soalan 12. Okey, maka lulus untuk ujian teori kereta ialah 86. 45 calon lulus ujian tersebut. Sebenarnya 45 ini ialah kalau istilah dalam tajuk ini sebenarnya maksudnya ini ialah Ming dia. Okey, ini ialah Ming dia. Okey, dan variance dia 42.3. So ini soalan sebenarnya uji itu sajalah. Ming sama dengan MP dan satu lagi ialah variance sama dengan MPQ. Mana? Okey, ini. Kawan kamu yang pertama ini dia pakai ini yang ini dia pakai formula Ming sama dengan MP. Yang ini dia pakai formula variance sama dengan MPQ. Di mana kita tahu MP ialah 45 lah. Sebab datang daripada ini Boleh So, tinggal kerja selesaikan sajalah kan. So, daripada persamaan ini, awak dapatlah nilai Q. Yang kita tahu hubungan mereka ialah 1, dapatlah nilai P. Boleh kalau ada apa nak tanya, awak tanya aja Sebab Q Teacher, mana teacher tahu yang 45 tu Ming? Sebenarnya itu yang tu patut jadi Ming. Kalau kamu tengok dalam nota taburan kepalang kalian, Ming itu maksudnya nilai anggaran kan? Inilah anggaran dia. Maksudnya dalam ujian itu ada 45 orang lulus. So yang tu P dia? So yang gagal maybe lebih. Saya kalau Ming ini tak. Maksudnya sekarang kalau dia kata 45 lulus, maksudnya yang kita tengok ini P ialah lulus punya. P ialah lulus punya. Sebab dia kata 45 orang lulus. Kalau dia kata 45 calon gagal, maka kepalang kalian berjaya ialah gagal. Boleh? So sekarang di sini kita tahu kepalang kalian lulus itulah diangkat sebagai yang berjaya. Maksudnya inilah nanti yang ditanya oleh soalan ini ialah nilai P lah. Yang mana nanti satu kamu keliru. Sebab ini yang macam nilai anggaran kita ataupun nilai yang kita ramakanlah. Kalau sekarang ada maka lulus ialah 86. Kita tahu ada 45 orang lulus. Semua berapa kita tak tahu tapi ada 45 orang lulus. Sebenarnya ini ialah keadaan sebenar pula anggaran pun. Tapi Ming itu maksudnya yang kita ramakan. Kalau kepalang kalian macam ini, berapa orang akan lulus? Tapi sekarang terbalik keadaan. Dia beritahu kita berapa orang lulus. Dan kita nak tahu apa kepalang kalian yang boleh menyebabkan ada 45 orang lulus. Faham. Okey, boleh So di sini awak dapat nilai Q. So jumlah dia ialah 1 lah. So nilai P ialah 1 tolak Q. So awak dapat 0.06. Cikgu cek jawapan kejap Soalan 12. Okey, betul? Okey, lepas tu cikgu tanya bilangan calon yang menduduki peperiksaan. So inilah yang kita pakai. Maksudnya cikgu tengah tanya apa nilai N lah. Cikgu tengah tanya apakah nilai N. Dan kita pakai rumus ini sekali lagi. Okey. Macam mana kawan kamu susun benda ini Okey. So inilah Ming sama dengan NP. So P kita tahu 0.06. Ming kita tahu ialah 45. Yang dikehendaki oleh soalan ialah N. So saya selesaikan dapat jawapan. Dan ini bilangan bilangan calon jawapan mesti tulis dalam integer. So kalau dia tak boleh putus pun awak kena pundakan bagi saya jawapan integer. Wajib Wajib bagi saya jawapan integer. Sebab bilangan jawapan mesti integer. Okay. So soalan ini sebenarnya tak pengiraan, tak susah. Tapi nak kaitkan dengan sebenarnya apa yang ditanya oleh dia. So sebenarnya apa yang ditanya bilangan calon ialah N. Kepalang kalian lulus ialah P. Yang diberi ialah Ming dan variance.
Kalau kita tak tahu apa maklumat yang dibagi dalam simbol matematik dan apa yang dikehendaki dalam simbol matematik, awak akan jadi soalan ini susah lah. Kalau faham maksudnya, simbol dia okey je. Formula bukan formula yang susah. Ada apa, sesiapa lagi nak tanya tentang soalan 12? Yang saya pelik ialah susunan kawan kamu. Tapi cikgu tak boleh kata awak salah sebab dalam matematik MP sama dengan PN. Hanya orang nak baca mana tentang ini dia kena fikir sikit. Tapi tak salah. Okey, soalan B. Dalam satu kajian tinggi, pelajar dalam satu sekolah tertentu bertabur secara normal. So, ini soalan normal lah. Soalan normal. Wah, blur sikit tulisan ini. Baik, cikgu ambil yang... So, dia cikgu ambil tulisan ini, jelas sikit. Sebab sana agak blur. Cikgu ambil inilah ya. So, yang ini cikgu buang awak punya A ya. Sebab tulisan blur, takut kawan tak nampak. Bukan blur lah sebab gambar itu hitam. Bukan masalah tulisan tapi masalah cara ambil jawapan ya. Okey, so cikgu pakai ini. Sebenarnya jawapan ini dengan jawapan tadi sama. Ini bagi saya 4 angka peti iaitu bagi 5 angka peti aja. Okey. So jika seorang pelajar dipilih secara rawat, kepalan kalian tinggi dia kurang daripada 148. Tinggi kurang daripada 148 tapi ini bukan piawai lagi. So mula-mula kita ubah kepada piawai, tolak min bagi sisihan piawai, dapat benda ini. Okey, siapa punya jawapan ini ya? Kamu pakai kalkulator putih ke hitam? Hitam. Okey, so kalkulator cikgu catat di sini aja lah. Dalam exam tak payah tulis you kalkulator warna apa. Okey, kalkulator hitam maksudnya awak tekan P ke A? P. Okey, P. Ada orang kalkulator warna putih? Yang nak cuba cara tekan kalkulator? Tak ada, cikgu tak terangkanlah. So, awak dapatlah jawapan ini. Cikgu cek kejap. Soalan 13. Okey, betul? 0.3204 ya. Boleh. Okey, B. 15%. So, di sini yang cikgu bagi ialah kepalang kalian lah. 0.15. Okey, pelajar ini mempunyai tinggi. Tinggi macam mana? Okey, tinggi lebih daripada hash. So, ini silap ni. Lebih daripada hash. Simbol ini sepatutnya lebih besar. Sebab ini. Lebih daripada hash. So, ini yang betul. Tapi nanti kira itu sebab ni jawapan lain ke? Tak apa. Nanti cikgu tengok balik ini ya. Okey. Tapi pertama yang cikgu nampak ini sudah salah lah. Sepatutnya lebih besar. So, lepas tu kita tukar kepada skor Z tolak min bagi sisihan piawai. Okey, betul. So, lebih besar kita akan lorek di sebelah kanan dan kawasan itu kecil. Lorek kanan, kawasan kecil. So, gambar raja ini betul. So, ini tempat 0.15. So, kita akan baca sifir lah kan. So, baca sifir, awak dapat jawapan. Cikgu cek kejap. 1.036. 36. So, dapat. Okey, boleh. Kamu bagi saya 1.036 pun cikgu terima. Bagi saya 1.037 pun cikgu terima. Okey. Dan jawapan ini memang positif. Oh, sebab tadi dia bukan nak bagi jawapan ini kepada saya. Tak apalah. Cikgu talk out untuk dia lah. Sebab tadi dia nak bagi A aja sebenarnya. So, ini betul lah. So, cikgu tambah balik ya. Ini 15. So, kalau awak kira, awak dapat hash awak ialah 170.54. Okey, betul Boleh Okey, cikgu pergi tengok orang ini punya Cikgu pergi tengok orang ini. Okey, pertama ini sudah salah. Okey, katakan awak buat betul. Sebenarnya itu sudah salah lah. Okey, katakan awak buat betul. Sebenarnya pun ada masalah tau. Lorek sebelah kiri kawasan kecil, gambar raja awak sepatutnya macam ini. Lorek kiri dan kawasan kecil. Dan awak punya bacaan ini sepatutnya cikgu nampak negatif. Itu kesalahan kedua. Okey? Itu kesalahan kedua. Lepas tu nilai yang awak baca 1.044. Ini siapa punya kerja?
Siapa punya kerja? Bukan masalah apa. Kita nak tahu kita salah di mana kan. Siapa punya kerja? 1.04. Kenapa Ya. awak pakai ni Kalau awak pakai Sifir kan? Okey, 1.044. Ini 01492. Ini 9. Kenapa awak pilih ini ya? Sebab 0.15 dekat-dekat. Okey. Lepas tu kenapa you pilih 4 belakang ni? Kan 1500 tolak 1492. Apa itu? Okey, kalau kamu tengok dalam Sifir ni atas ini tulis tolak kan? Itu maksudnya cikgu akan ambil nombor ini 1492, cikgu akan tolak 9 lagi. Lagi jauh daripada dia. Maksudnya akan dapat 1483. Kita bukan ambil nombor ini, bukan pergi buat tambah. Cikgu rasa awak ambil ini dah. Awak ambil ini, awak pergi tambah 9. So, dapat 01501. Salah Kerja kita ialah tolak. So, kalau awak ambil ini, awak tolak lagi, nombor ni jadi lagi jauh daripada 0.15. Faham maksud saya? Faham? Okey So, bagi saya, untuk ini untuk ini, awak ada tiga kesalahan. 3 kesalahan. Okey? Kesalahan pertama, soalan kata lebih kan? Dia kata lebih daripada. So, simbol awak sepatutnya lebih besar. Okey? Kesalahan kedua, kalau inilah jawapan yang betul, gambar raja awak sepatutnya macam ini. Maka awak punya jawapan sepatutnya ada negatif. Kalau awak tak lukis gambar raja, awak sebenarnya tak tahu bila jawapan ada negatif, bila jawapan ada positif pun. Tapi kalau awak kata, cikgu saya tak erti baca, tapi sekurang-kurangnya saya erti kira. Okay? Saya erti baca sifil 1.044. Tapi saya tak tahu bila nak bubuh negatif, bila tak nak bubuh negatif, maka apa yang awak boleh buat? Apa yang awak boleh buat? So nilai ini sudah salah lah. Nilai yang betul sepatutnya 1.036. Katakan awak boleh baca betul. 1.036. Untuk sesiapa cikgu tak erti lah macam mana nak tengok nak letak negatif ke tak nak letak negatif. Apa yang awak buat? Okey, apa yang awak buat ialah awak gunakan kalkulator. Okey, bukan cikgu bukan tu. Banyak kali kesalahan. Bukan tulis di sini ya. Tulis di sini terus. Penulisan awak. Cuba belajar kawan ini punya penulisan Yang ini dia bagus. Okey. Macam nak tulis. Okey, ini. Okey. Kalau siapa tak tahu, cikgu saya tak tahulah nak tulis positif 1.036 ke negatif 1.036. Apa yang awak buat, benda ini sama dengan dalam ini kan? Okey, dalam ini maksudnya awak boleh tekan kalkulator lah. Okey. Kalau lepek kecil, maksudnya kita tekan kalkulator, kita sepatutnya tekan P ke A? Orang ini jawab. P. Awak tekan kalkulator lah. P untuk negatif 1.036. Dengan P untuk 1.036. Tengok siapa dapat 0.15. Ataupun dapat nombor sangat dekat kepada 0.15. Mana satu? Awak pakai kalkulator tekan P punya untuk 1.036. Kemudian awak cek pula untuk negatif 1.036. Yang mana satu awak boleh dapat jawapan 0.15. Mungkin tak dapat 100% sama tapi sangat dekat kepada dia. Contohnya 0.1500 lebih ataupun 0.1499 lebih. Mana satu? Negatif. Negatif. So di sini awak akan nampak saya perlu letak negatif. Itu kesalahan kedua awak. Awak tidak erti lukis gambar raja, maka awak tak nampak benda itu ada negatif. Tapi macam cikgu katalah, kalau awak kata cikgu saya bukan tak nak lukis, saya tak erti lukis. Maka apa yang awak buat, bacaan awak tapak itu, awak cuba cek kalkulator. Letak negatif betul ke letak positif betul? Okey, itu kesalahan kedua awak. Kesalahan ketiga cara baca sifir. Cara baca sifir Boleh?
Kita sepatutnya ambil nombor sangat dekat dengan dia, tapi kita kena ambil nombor yang lebih besar punya. So contohnya awak ambil 0.1492 kan. Kalau cikgu pilih lagi besar sudah 0. Cikgu pilih lagi besar, itu cikgu akan pilih 5 punya. 3 punya. 3 punya. Di mana nombor dia ialah 0.1515. Lepas tu cikgu fikirkan macam mana cikgu nak tolak supaya dia pergi kepada 0.15. Yang cantik ialah cikgu tolak 15 lah. Tapi dalam graf saya tidak ada 15, yang ada 14 ataupun 16. Dan kawan awak pilih 14. So itu yang dapat 1.036. Okay, so ada 3 kesalahan. Boleh Kalau katanya, cikgu kenapa kawan punya tak ada negatif, awak punya ada negatif. Sebab cikgu saya kata simbol ini sepatutnya lebih besar, tapi awak punya lebih kecil. Boleh Cikgu padam Cikgu padam. So, tak apa, kita slow practice sampai dapat So, cikgu tinggal jawapan yang betul sajalah Sebab kawan lain pun dapat tengok ini, nanti salah, mereka confuse. So, cuba perbaiki cara tekan kalkulator, cara nak bubuh negatif, tak nak bubuh negatif, cara baca sifir. Nah itu lebih besar, lebih kecil, ingat tulis daripada ayat kita tahu. Ini kita nampak lebih daripada. So, kita tahu simbol lebih besar. Yang ini kita nampak kurang daripada. Ini soalan ini bagi saya, dia tak tricky tau, sebab dia bagi arahan yang sangat jelas. Kalau soalan atas ini, dia nanti tanya, kalau ini soalan taburan nombor, dia kata apakah cari kepalan kalian maka lulus. So, aku nak fikir pula, maka lulus itu lebih besar ke lebih kecil? Kalau ini bagi saya sebenarnya soalan senang, sebab dia bagi ayat di sini untuk tahu lebih besar ataupun lebih kecil. Itu soalan 12. Sekarang kita pergi kepada soalan 13. Ini apa dia? Ini soalan 13. Kepalan kalian bahawa seorang pemanah mencapai sasaran adalah 20 kali daripada 40 kali percubaan. So di sini dia sebenarnya nak bagi kita satu kepalan kalian tau. Iaitu kepalan kalian dia kena pada sasaran. Kalau 40 kali cuba dapat 2 kali. So apakah kepalan kalian sasaran dia? So kawan kamu tulis 1/2 lah. 1/2. Kawan kamu tulis di sini Ini ialah kepalan kalian kita kena sasaran. Tapi di sini cikgu tak berani lagi kata dia berjaya ke gagal. Sebab cikgu perlu baca soalan bawah itu. Tak tahu minat dia ialah apa. Dia minat yang kena sasaran ke, dia minat yang tak kena sasaran. So cikgu tak boleh tulis PQ lagi. Cikgu hanya tulis inilah kepalan kalian dia. Soalan tanya, selepas N kali ujian, dipati bahawa kepalan kalian untuk kena sasaran 1 kali adalah sama dengan kena tepat 2 kali. Cari nilai N. Ini sekali saja. So sekarang kita daripada ayat pertama ini kepalan kalian kena 1 kali. Maksudnya bila awak punya ini sama dengan 1 lah. Awak punya ini sama dengan 1. So tapi kita tak tahu berapa kali kita sudah cuba. So masih N lah. NC1, so nasib baik ini 0.2 kan. Tak apa. Dia memang minat kena. Tapi kalau terbalik pun tak ada masalah sebab 1/2. P pun nanti P pun 1/2, Q pun 1/2. Kalau terbalik pun tak akan buat apa-apa pun. Tak apa Tapi sebenarnya dia memang nak kena P ialah 1/2 ataupun 0.5. So kawan kamu masukkanlah So apa yang kawan kamu tulis ini ialah kepalan kalian kepalan kalian kena 1 kali yang ditulis ini. Kepalan kalian kena 1 kali. Lepas tu dia kata benda ini sama. Benda ini sama dengan. So itu sebabnya kita letak sama dengan inilah. Dia kena sasaran tepat 2 kali. So kali ini, ayat ini dia kata 2 kali. So maksudnya ini 2 lah. Ini 2 lah. Tulisan tak berapa jelas cikgu jangan warnakan sudah. Lagi nanti awak tak nampak. So ini dia. Itu dia 2 kali 2 kali. N tak tahulah soalan tanya apakah N. So kamu dapat persamaan. Direct translate saja sebenarnya daripada ayat ini. Kepalan kalian untuk kena sasaran 1 kali. Sama dengan kena sasaran tepat 2 kali. So lepas itu
tinggal kerja kita nak selesaikan sajalah. So apa-apa kalau C1 akan sama dengan nombor itu sekali lagi, N. Awak boleh cuba. 5C1 sama dengan 5. 10C1 sama dengan 10. So NC1 akan sama dengan N. Apa-apa kalau kuasa 1 dapat dibalik. Okey, ini kita salin. Okey, NC2 kita tak boleh dapat apa yang ringkas macam tadi. So apa yang kawan kamu buat, cikgu nampak dia masuk ke dalam formula lah. Dia masuk ke dalam formula NC2 dan formula ini ada dalam exam. Awak pakai saja okey, N factorial N tolak A factorial. Okey. N factorial bahagi A. Kawan kamu suka tulis terbalik tak apalah. Kalau ikut rumus yang ada dalam senarai rumus sepatutnya N tolak 2 tulis dulu baru tulis 2. Tapi sebab darab, kawan tulis terbalik pun tak ada masalah. Okey. So lepas itu yang ini 0.5 kalau kuasa 2 ialah 0.25. Yang ini nak kuasa tak boleh. So kawan kamu dapat baris sinilah. Okey. Sambung lagi. Kenapa jadi 2N? 2 factorial tu saya bawa ke sana. Itulah. 2 factorial yang belah kanan tu saya darab dengan 0.5. 0.5 tu darab dengan N. Okey, kejap. Okey, sampai baris sini. Okey, lepas itu cikgu nak baca macam mana? Okey, ini sambung. Yang 2 ini. 2 ini you bawa ke mana? 2 saya ini darab. kali 0.5. Mana pergi? Oh, maksud awak bawa. Okey. Maksud awak bawa ini Awak bawa ini ke depan. Oh, okey. Okey, kawan kamu bawa 0. Okey, sini pergi sini dia bahagi 0.25. Okey. So maka untuk sebelah sini 0.25 hilanglah. Sini pula dapat 2N. Okey, dapat 2N. Okey, betul? Sini okey dia pakai kita belajar factorial punya. So kita buat N tolak 1, N tolak 2 dan seterusnya. Tapi kita sampai N tolak 2 berhenti sebab atas bawah boleh potong. Okey, so atas ini dapat N tolak 1. Okey, awak kembang ke dalam. N kuasa 2 tolak M. Ini cikgu nak bubuh kurungan. Okey, ini awak letak sini. Okey, ini awak masih salin. Okey, 2 factorial ialah 2. Okey, betul. Okey, sambung lagi. Apa ni 0.5 N tolak 1. Okey, ini you bawa ke depan Ini you bawa ke depan kan? Ini you bawa ke depan kan? Okey. So bila bawa ke depan jadi bahagi. Yang ini pula you bawa ke sebelah sana kan? Ini 2N. Okey, betul? Okey, sambung. Okey, tolak. Okey, awak asingkan. Ini maksudnya N tambah negatif 1 awak asingkan. Okey, ini maksudnya N tambah negatif 2. So awak asingkan boleh. Okey, ini N kuasa 2 tolak N. Ini maksudnya darab 1 per N. Okey, betul. Semua ini sebenarnya tak ada kaitan dengan daburan kepalang kalian lah. Ini algebra kamu So cikgu go through saja. Okey, mana nak baca lagi? So ini dengan ini potong. Ini dengan ini tinggal 2/4. 2/4. Oh, maksudnya awak tekan ini dapat 2. Tekan bawah itu dapat 4. Betul lah. Okey. 2/4 betul. Okey, N kuasa. Okey, sampai sini betul. Lepas itu ini 4N kan? Lepas macam dapat ini? 4N tu saya dah silang. Okey, 4N. darab 9. 4N tarik ke kiri aja. Yang 4 bawah ni tarik ke sebelah sana tak? Saya terus skip teacher. Nanti saya bawa bawah tu balik. Nanti mana nak baca ni? Yuk, nanti.
Sebab penulisan ini ada sikit masalah. Pak cikgu buang ini. Okey. Ikut apa yang awak cakap, darat silan. So tapak 8N sama dengan 4N kuasa 2 tolak 4N. Lepas tu bila awak bahagi, okey, sini turun sini, awak bahagi 4, awak boleh tapak ini. Okey, sambung pula. 2N, okey, 3N. Okey. Awak terus shift calculate ke? Awak bahagi N? Kuadratik betul. Sebenarnya kuadratif kan? So kita sepatutnya buat N kuasa 2 tolak 3N sama dengan 0. So kalau awak tekan kalkulator, awak tinggal satu jawapan kan? Satu ialah N sama dengan 0, satu ialah N sama dengan 3. Tapi secara kebetulan memang kita nak jawapan ini sahaja. Jawapan ini diabaikan. Kenapa saya abaikan jawapan N sama dengan 0? Sebab N merupakan berapa kali kamu cuba. Kalau jawapan awak ialah 0 kali awak cuba, mungkin tak awak kata awak kena sasaran 1 kali? Tak logik kan? Saya tak adalah memandang langsung. Tapi tiba-tiba kena sasaran 1 kali. Siapa punya? So itu sebabnya jawapan ini saya akan abaikan. Cikgu ambil jawapan ini. Sebenarnya cikgu akan abaikan kalau kamu tengok cerita ini. Satu dia kena sekali, satu dia kena 2 kali. So kita akan tahu nilai N ini tidak mungkin kurang daripada 2. Tidak mungkin kurang daripada 2. Sekurang-kurangnya ialah saya memanah 2 kali, baru ada peluang saya kena sasaran 2 kali. Kalau saya cuba sekali aja, mana mungkin saya kena sasaran 2 kali? Nah, kalau cuba 3 kali tak apalah. Mungkin kena 1 kali, mungkin kena 2 kali, mungkin kena 3 kali, mungkin tak kena. So nilai N ini sebenarnya daripada ayat ini kita tahu dia mesti satu nilai, lepet besar ataupun ngam-ngam 2. Tak mungkin kurang daripada 2. Itu sebabnya kita abaikan jawapan 0, tapak jawapan ini. Secara kebetulan lah awak tak buat kuadratif, awak terselamat sebab kalkulator bagi jawapan yang dikehendaki oleh soalan. So berkandung kepada nasib kamu untuk soalan ini, ada tak cikgu peruntukan markah untuk kira ini kuadratif. Kalau cikgu nak tengok kaedah awak selesaikan persamaan kuadratif, maka awak akan minus 1 mark lah. Awak akan minus 1 mark walaupun sudah secara kebetulan jawapan kalkulator ialah memang yang kita nak. Sebab dari segi teknik ada kelemahan di situ. Tapi biasanya terus terang untuk soalan ini cikgu tak ada peruntukan markah di sini. Sebab sini sudah rumit. Sini sudah rumit. Cikgu lebih akan pergi kepada markah kepada awak faham apa maksudnya NC2 daripada cikgu nak bagi markah untuk awak buat kuadratif. So okey. So walaupun ini betul tapi sebenarnya ada cacat sikit. Asal cikgu tulis macam ni. Okay, boleh Okay, lepas itu so kita dapat N sama dengan 3. Cikgu cek jawapan kita. Okay, betul. Okay, so lepas itu cikgu tanya, okay, cari nilai N. Kalau min mencapai sasaran dia ialah 50. So cikgu bagi min kepada kamu. Cikgu tanya apakah N. Awak sudah ada P kan? Awak sudah ada P. Kita tahu yang kena sasaran ialah P. So masuk ke dalam formula sajalah. Masuk ke dalam formula min. Min sama dengan NP. So dapatlah nilai N. Okey, betul. Pengiraan ini betul. Hanya cacat sikit penulisan dia. Tapi tak apa. Okey, soalan 13, cikgu ada buat pembetulan kan gambar kawasan berloret dia di sini Okay. Raja 13 menunjukkan taburan normal bagi GC mesin pasok dengan min dia 60. So 2 kali dia bagi maklumat min 60 dan dia pun label di sini 60 dan sisian piawai dia 5 kg Okey, kawasan berloret ini mempunyai luas 0. So maksud ini 0.35. Okey. Cari bilangan mesin pasok yang mempunyai GC lebih daripada K. So dia nak ialah bilangan yang lebih di sini. Dia nak lebih. So cikgu yang dia minat ialah kawasan ini. Okay? Sebab ayat ini dia nak lebih besar daripada K. Kita tahu yang dia minat ialah kawasan ini. Okay? Tapi dia bukan nak kepalang kalian. Dia juga bukan nak dia nak K itu ke? Dia nak apa? Okay. Dia bukan nak K itu. Dia bukan nak kepalang kalian itu. Dia nak tahu apakah bilangan. Tapi kita kena fahamlah bila dia tanya bilangan ini, kita kena kaitkan dengan kepalang kalian.
So maksudnya soalan sekarang cikgu perlu cari kepalang kalian dulu. Okey, cikgu perlu cari kepalang kalian kawasan ini. Okey, so apa yang kawan kamu buat dia? Sekejap, cikgu kecilkan sikit. Ini 0. Apa tulisan ini? 15. 0.15. Okey. So, mana tataannya 0.15? Kawasan kuning ni kan? Okey, betul lah. Okey, betul Untuk tapak ini sebab separuh ialah 0.5. So, awak tolak 0.35. Awak dapatlah 0.15. Inilah tatan nombor ini Inilah tatan nombor ini. So, apa yang awak buat? Awak tukar kepada piawai. Okey. Cikgu jalan ikut awak dulu Awak tukar kepada piawai sebab lepas tu awak label. Lepek besar, kawasan kecil. Ini kawasan dia. Kemudian awak baca tapak nombor ini. Lebih kurang macam nombor tadi Okey, tapak nombor ini. So, selesaikan tapak nilai K. Tapi nilai K ialah jisim dia. Jisim mesin itu. Kan? Lepek besar daripada jisim dia lepek besar daripada K. Kalau cikgu kata jisimnya lepek besar daripada 10. 10 ini ialah apa? Jisim dia lah kan? Bukan bilang kepalang kalian mesin kan? So kalau awak ambil ini awak pakai formula apa? Teacher, yang 1200 tu saya tak faham lah. Apa gunanya? Sebenarnya cikgu tak faham ialah awak cari ini untuk apa? Saya pun tak tahu. Dibagi K, saya cari. Okey, tak apa So, sebenarnya sebab memang kebiasaan kita bila nampak kepalang kalian, kita akan pergi cari ini. So, yang awak cari ini ialah nilai K. Ialah nilai K. Dari segi awak, kalau awak kata jawapan nilai K ini betul tak? Betul. Hanya tidak dikendaki oleh soalan. Kan? Soalan tak tanya pun. Tak payah benda ini. Sebenarnya kita pakai apa tau? Kita pakai ini saja. Okey? Kepalang kalian kita nak benda itu lebih daripada K sama dengan bilangan ataupun kita pakai formula matematik. Formula matematik pakai A kan? Supaya awak lebih senang faham. Kita buat ini aja. Okey? Kepalang kalian benda yang kita nak sama dengan bilangan yang kita nak bagi bilangan semua. So, daripada gambar raja graf taburan nombor ini, cikgu tahu kepalang kalian untuk dia yang kita nak ialah lebih daripada jisim dia lebih daripada K. So, kepalang kalian dia ialah 0.15. Sama dengan semua mesin ada berapa? 1200. Sampel kita 1200. Yang dikehendaki oleh dia ini. So, bila awak kira, okey? Ngan awak dapat benda ini. Awak buat. Bilangan yang kita nak itu sama dengan 0.15 kali 1200. Inilah tatan formula ini sebenarnya. So kalau kamu tengok soalan ini sebenarnya sangat pendek saja pengiraan dia, iaitu daripada gambar raja awak tahu dia ialah 0.15, tak payah pergi cari nilai K sebab tidak dikehendaki oleh soalan. Lepas tu terus gunakan formula yang awak belajar dalam matematik form 4. Kepalang kalian sama dengan bilangan yang dikehendaki bagi bilangan semua. So awak boleh dapat jawapan. Jawapan dia soalan apa ni? Lupa. Soalan 13. 13B. N sama dengan nanti. Awak dapat 180 Nanti bagi saya 100 Kejap Salah tak ikut. Ke awak salah? Betul, 180. Okay. So jawapan dia 180. Okay. Tapi sebenarnya tak payah cari K pun. Kalau awak nak cari K, maka awak kena buat balik. Okay. Lepas tu awak kena cari pula
Okey, kalau dia melebihi daripada 60, okay, apakah kepalang kalian? So awak balik kepada atas semula. So tak payah benda ini sebenarnya. Buat cikgu tak tambah markah tapi cikgu pun tak tolak markah lah. Sebab hukuman dia ialah awak rugi masa di situ. Di mana kita sebenarnya boleh terus daripada kepalang kalian pergi kepada bilangan sudah. Boleh ya? Soalan 14. Okey, satu kuis ada 60 soalan. Setiap soalan mempunyai 4 pilihan jawab dengan hanya satu jawapan adalah betul. So sebenarnya daripada ayat ini daripada ayat ini setiap soalan mempunyai 4 pilihan jawapan dengan hanya satu jawapan yang betul. Cikgu sudah memberitahu kamu kepalang kalian jawab betul. Apakah kepalang kalian dia? Daripada 4, satu yang betul. Itu yang datang ini. Kepalang kalian jawab betul ialah 1/4. Sebab ada 4 pilihan, satu saja yang betul. Okey? Dan sekarang cikgu kata satu kuis ini ada 60 soalan. So maksudnya inilah bilangan cubaan saya. Walaupun cikgu kita jawab betul-betul kan, bukan main kan. Okey, awak anggap budak-budak tak pandai punya lah. Ada satu kuis ada 60 soalan. Semua tak tipu, dia tembak aja. So inilah bilangan cubaan. Okay. So Daniel memilih satu jawapan secara rawak untuk setiap soalan pagi. Maksudnya Daniel inilah memang jawab tak tengok soalan punya. Cuma main pilih sesuka hati aja. Okay. Angkakan bilangan soalan dia boleh jawab dengan betul. So kita gunakan formula itulah. Kita gunakan formula ini. Min sama dengan NP. Cikgu enlarge sorry, lupa. Okay. Min sama dengan NP. So N kamu kita cuba 60 kali. Kepalang kalian nak jawab betul 1/4. Soal tapaklah jawapan 15. Lepas tu cikgu tanya apakah sisihan piawai. Pakai formula aja lah kan. Sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 NPQ. So N 60, P 0.25 di mana kawan kamu ubah kepada nombor perpuluhan. Okey. Maka Q satu tolak dia. So kira tapak jawapan. Tak ada apa pun. Kenapa kamu tak boleh buat soalan 14 14A tak ada apa pun. Sebab mungkin tak faham ayat ini Tapi cikgu rasa soalan ini cikgu pernah ujilah dalam latihan saya. Mungkin tak 100% sama tapi ada bunyi macam ini punya. Satu soalan itu ada berapa pilihan kemudian ada satu jawapan betul. Ada kan? Okey. Ada. Okey, ini tak ada orang boleh buat. Okey. Faris menjawab 45 soalan dengan betul dan memilih secara rawak satu. So soalan ini sambungan daripada atas So kita ada 60 soalan. Okey. Tadi Daniel itu memang pelajar sangat lemah lah. Pelajar mungkin kelas terakhir, pelajar yang terakhir dalam kelas itu. Di mana memain tempak aja. Itu pun bagus dia tempak lah. Kalau pelajar terakhir dalam kelas kadang-kadang tempak pun tak nak tempak. So kita tahu semua ada 60 soalan. So untuk Faris ini 45 dia jawab betul. Dan memilih secara rawak satu jawapan bagi setiap soalan yang tinggal. Maksudnya ada berapa lagi soalan dia tak erti jawab. Yang dia tak erti jawab ada berapa? 15. So dia hanya tempak untuk 15 soalan ini saja kan. Dia kata dia memilih secara rawak satu jawapan bagi setiap soalan yang tinggal. Maksudnya ada 15 soalan tinggal. Sama macam kamu jugalah kan. Kalau awak ada soalan objektif. Soalan objektif katakan matematik. Ada ke sekarang? Awak ada soalan objektif 60 soalan. Awak boleh jawab 45 soalan. Yang lain tu cikgu percaya kalau kamu kelas 5 sains 2 kamu tak akanlah bagi dia plan. Kamu tempak ajalah Kalau ada kemungkinan AB, pilih antara AB. Kalau langsung tak tahu pun awak tak akan plankan dia. Awak akan hitamkan sesuatu. Kan? Itu pun cikgu yang ajar kan. Soalan objektif tak erti buat, jangan tak buat. Hitamkan saja. Mana-mana satu. So 15 ini dia pilih secara rawat. Sekarang dia kata cari kepalang kalian bahawa dia menjawab 52 soalan yang betul. So kamu kena logical thinking dulu. Untuk dapat 52 soalan yang betul,
Dia sepatutnya ialah 45 yang dia pasti, tambah lagi berapa soalan dia tempat? 7. 7 lah. 7 yang dia tak erti punya. So sekarang kita hanya perlu cari kepalang. Sebab ini sangat pasti berlaku sudah. So kita tak payah pedulikan dia. So kita hanya perlu cari kepalang kalian daripada 15 soalan itu, dia tempat ada 7 yang betul. So kita akan buat ini. Soalan taburan binomial sebab kemungkinan itu saja. Jawab betul, jawab salah. Okay? Dan kita cuba 15 kali. Kita cuba 15 kali. Yang kita nak 7 kali. So masuk ke dalam formula. 15 C7 Okay, betul. darab 1/4 kuasa 7 darab 3/4 kuasa 8. Okay. Tolong tekan kalkulator kejap. 0.03932. 3932. Okay, ingat deh, mesti bagi saya 4 angka pererti, bukan 4 tempat perpuluhan ya. Okay. Soalan B2. Okay. Sekurang-kurangnya, ini pening sikit ada istilah sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya 48 soalan dengan betul. Okay, cikgu nak tanya awak, 48 terima dah? 48 sekurang-kurangnya 48 dengan betul. Kalau jawab 48 betul, kira tak? Kira. Kira. Okey. Lepas tu, nombor makin lama makin besar kan makin lama makin kecil? Besar. Makin besar. Sampai bila? Sampai 60. Sampai 60. Banyaknya. Okey, tak apa kita tengok dulu. Okey, cuba tengok 48 dulu. Kalau 48 betul, maksudnya dia tempat berapa soalan betul? Yang dia teka punya. 45 pasti betul. 12 yang teka. 12 yang dia 12. Tak. Dia ada 15 soalan dia teka. Kalau nak dapat 48 adalah betul, selain daripada 45 yang dia pasti, dia perlu berapa lagi dia tempat betul punya? Nak 48 betul aja. 4. Sorry? 4. 4. Kenapa 4? Okey. Lagi 3 lah. Ayuh, kenapa ni? 45 tambah 3 lah. Mana tentang 4 tu? Tak, silap. Saya pergi tolak Okey. So di sinilah So kalau nak dapat 49 betul, maksudnya dia buat betul 45 tambah lagi 4. Betul tak? Untuk dapat 49. Kalau 60 maksudnya dia buat 45, kemudian dia tempat lagi 15 betul untuk dapat 60. So kamu dapati, okey, yang dia cuba 15 kali, yang kita nak ialah apa? 3, 4, 5, 6 sampai 15. So satu cara ialah pergi buatlah daripada 3 sampai 15. Banyak kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tambah lagi 5. 13 kali kita kena buat. Banyak sangat. Biasanya tak logik dia nak kita buat formula ini sebanyak 13 kali. Tapi kalau dalam exam, cikgu saya tak boleh fikir teknik terbalik punya. Okey, dan awak tak ada masa dah. Tak ada kerja dah buat duduk situ. Soalan lain semua yang erti buat sudah habis buat. Contohnya orang ini. Baru buat 45 soalan. Lepas tu 15 soalan tak tahu. Tapi ada satu soalan macam ini. Boleh buat tapi banyaknya. Cikgu malas. Daripada awak pergi situ, duduk situ, tidur di situ, pergilah rajin sikit, buatlah 13 kali ini. Okay? Hanya kalau siapa boleh fikir teknik yang tak mahu punya. Dia mahu 3 sampai 15. Okay? Yang dia mahu 3 sampai 15. Yang dia tak mahu ialah apa? Kosong 1-2. 012. So apa yang kita boleh buat? Kita pergi carilah. Okay? Idenya ialah kita pergi cari apakah yang bila dia kosong, apakah bila dia 1, apakah dia bila 2, lepas tu 1 tolak mereka. Ada orang tulis macam ini, ada orang buat kurungan, okay, jumlahkan 3 ini kemudian 1 tolak dia pun boleh.
Cikgu ikut kamu. Kamu nak cikgu buat macam ini ke atau nak satu tolak setiap satu ni? Nak ada kurungan ke tak ada kurungan punya? Bagilah pendapat ni bila nak habis kelas ni. Cepat. Ada kurungan je lah. Ya ada kurungan punya. Okey, cikgu minta tolong ni siapa yang ada ini. Okey, Irene, tolong kira. Nisa, siapa lagi? Siapa ada lagi? Syifa, tolong kira untuk ketiga-tiga ini. Kamu nak buat sebaris pun boleh, tapi kalau nak buat asing pun boleh lah. Okay, tapi sebab cikgu nak kerjasama kan. 15 kali dapat 0, 1/4 0, 3/4 15. Okay. 15 C1. Tekan. Buat awak sendiri punya aja. 14. 15 C2. Okey, seorang lelaki lah. Akhir. Nanti sudah dapat jawapan, awak tolak terus 1/4, 2, 3/4, 13. Okey, Irene, jawapan 4 angka bererti. 0.0136. Okey. Lisa? Baik, mana pergi? 0.0668. 6, tak boleh, 4 angka berarti. Memang putus ke? Tak putus kan? Dua-dua. 2. 682. Okey. Syifa? 0.1559. Okey. Akhir pergi tolak benda itu. Maksudnya awak akan buat satu tolak. Okey. Kejap. Bagi saya tulis nanti awak sebut jawapan Ini kau. Okey, kejap. Bagi saya tulis dulu. Sebab dia sudah standby di situ. Kejap. Salah. Dapat? 0.76392. 92. 76. Okey, boleh. So itu jawapan dia. Boleh kamu lepas ni tak ada kelas. Kalau siapa sudah tak boleh nak pergi rehat sebab cikgu nak habiskan soalan ini Okey, cikgu ambil kehadiran dulu. Okey, tak apalah, siapa kalau nak leave tulis nama lepas tu leave. Senang. Siapa kalau nak leave tulis nama leave. Cepat cikgu nak habiskan 15 soalan ini Lepas tak mau besok ada satu soalan lagi di sini. Okey. Siapa nak leave tapi sebelum leave tulis nama Okey. Kita tengok soalan 15. Satu ladan menghasilkan lemon, hanya lemon yang berdiameter S lebih daripada K punya akan digradekan. Okey. So dan dipasarkan. Jadual 15 menunjukkan grade ikut diameter dia. Lebih daripada 7 grade A, antara 5 sampai 7 B. Okey, antara daripada 1 lah. Kita sangat pasti nombor ini kurang daripada 5 lah Kurang daripada 5, dia grade C. Diberi bahawa diameter lemon bertabur secara normal. Okay, ini soalan taburan normal. Min 5.8, sisihan piawai 1.5. Cikgu tanya, apakah skor piawai? So, cikgu tak tanya kepalang kalian, cikgu tanya skor piawai. So, maksudnya kita masuk kepada itu sajalah. X kamu, ada orang buat? Oh, okey, ada. Sorry. Susah ni kamu baca buku modul sendiri sebab cikgu grow up tak boleh grow down. Kamu baca modul sendiri cikgu grow up, scroll ke bawah sudah So, soalan nak waktu itu yang dia bagi kita maksudnya sebenarnya tak payah ada ini lagi sebab dia tak tanya kepalang kalian. So awak tulis ini saja. Waktu itu awak punya skor ialah 6. Okey, awak punya skor ialah 6. Yang dia nak ialah apakah Z dia. So awak buat 6 tolak min bahagi sisihan piawai. Dan jawapan dia 0.1333. Okey, itu cara penulisan yang betul. Sebab dia nak apakah Z dia. Dia kan dia nak skor piawai. So dia nak apakah Z dia. So tulis macam ini mencukupi. Walaupun pengiraan betul tapi penulisan dia
So ini cara yang betul. Okey. Okay, lepas tu B cikgu kata sebiji lemon dipilih secara kelawat di mana dia adalah grade A. So dalam jadual kita tahu kalau grade A dia kena lebih besar daripada 7. Okay, dia kena lebih besar daripada 7. Okey, betul. So kita cari skor Z dia. Okey. Memang putus ya? Memang putus. Siapa punya kerja? Akhir memang putus. Akhir ada lagi akhir? Ada. Memang putus ya? Sekejap, saya tak ingat. Tak ingat kita ke. Memang putus. Okey, memang putus. Okey, betul. Lepas tu kalau awak kalkulator warna apa? Hitam. Hitam. So awak tekan P ke tekan R? R. Okey. So kalkulator hitam lah, ingat tak awak tekan. Kalau exam tak payah tulis inilah. Cikgu tulis untuk siapa nak rujuk Kalau kalkulator pakai R So awak dapat 0.2119. Okey, betul? Okey, soalan C. Dalam satu paku ada 500 biji, angkakan. So ini soalan dia minta awak angkakan. So kita cari kepalang kalian dululah. Okey, untuk grade B ialah antara 5 sampai 7. Okey, antara 5 sampai 7. So mula-mula kita tukar kepada piawai. Okey. So dapat jawapan ini. Okey, lepas tu cikgu lupa hari tu yang awak kata Q itu cikgu lupa checking. Ada masa cikgu check. PM saya siapa hari tu yang tanya saya Q itu. Supaya saya ikut ingat buat dan jawab kepada awak. Okey, kalau dalam kelas cikgu ajar kamu lah, okey, awak tekan 1 tolak P untuk ini, tolak R untuk ini. So awak dapat jawapan ini. So, tapi soalan bukan nak kepalang kalian, soalan nak berapa bilangan dia. So kita gunakan sebenarnya awak buat ini ialah tatan daripada matematik punya lah. Okey, kepalang kalian apa yang kita nak sama dengan bilangan apa yang kita nak bagi bilangan X lah. So kali ini soalan tanya apakah yang kita nak iaitu bilangan lemon grade B. So itu yang sebabnya kawan kamu kenapa ambil kepalang kalian darab dengan bilangan So dia buat ini dan jawapan ingat kalau bilangan dia mesti integer. So awak pundahkan jawapan dia lah. Bagi saya 2 jauh beza jawapan ni. 2, 4, 6. Jauh beza ni. Cek kejap Kejap Itu sebab bunda itu. Tapi tak nampak silap. Okey, itu jawapan dia lah. 2, 4, 6. Tapi jauh beza. 2, 4, 6. Okey, soalan D. Cikgu tanya, kalau 85.7% lemon itu boleh dipasarkan. So tadi dia sudah kata, nak dipasarkan dia mesti lebih daripada K. So simbol ni betul lah. Lebih besar daripada K. So kalau 85.7% tukar kepada perpuluhan 0.857. So betul lah. Okey, betul. So tukar kepada piawai. Okey, lepas itu kita akan lorek kanan kawasan besar. Okey, lorek kanan kawasan besar. So betul lah idea ini. Okey, awak punya gambar aja tak suka label mana kawasan dia. Tapi tak apa. You tulis macam ini pun cikgu boleh faham ataupun pemeriksa boleh faham. Awak nak kata kawasan ini. So kalau kita nak baca CV kita kena kawasan ini nanti pantau sini punya. So kita dapat 0.123 tapi sebenarnya dia di sini kan 0.143. So dapat jawapan nanti pantau balik pupuk negatif. So betul lah. Okey. So cikgu cek kejap 0.143 cara baca CV pula. Cek jawapan.
Jawapan betul okey lah. Okay. So lepas itu kita buat lah sama dengan ini. Lepas tu dapat jawapan. Okey. Boleh ya? So okey saja. Okay. Ini sajalah. Ini saja dalam exam cikgu terpaksa tolak markah sikit sebab penulisan ini maksudnya berlainan. Yang lain tu okey. Itu soalan 15 ya.